Assalamualaikum, salam hormat, salam sejahtera hadirin sekalian. Selamat datang ke Majlis Pelancaran Buku Tokoh Akademia Wanita UKM. Untuk makluman, majlis akan bermula sebentar sahaja lagi. Para hadirin di bilik senat dimohon untuk berdiri untuk waktu ketibaan VIP dan kekal berdiri bagi nyanyian lagu negaraku dan varsity kita. Terima kasih di atas kerjasama semua dan semoga majlis ini berlangsung dengan jayanya.
Untuk makluman hadirin, majlis akan bermula sebentar saja lagi. Para hadirin di bilik senat dimohon untuk berdiri sewaktu ketibaan VIP dan kekal berdiri bagi nyanyian lagu Negaraku. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Profesor Emerita Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hafsah Syed Hassan Shahabuddin, mantan Net Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia merangkap yang di-Pertua Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia NPWO diiringi difus hormat. Nyanyian lagu Negaraku dan Varsity Kita.
dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Profesor Emerita Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hafsah Said Hassan Shahabuddin, mantan Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, juga yang di-Pertua Majlis Pertubuhan Wanita Kebangsaan, National Council of Women Organisation NCWO. Yang berbahagia, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, Penasihat Khas yang amat berhormat Perdana Menteri mengenai Kesihatan Awam, merangkap Ahli Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia, Profesor Insinyur Dr. Abdul Wahab Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia, Timbalan Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia, Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berusaha, Encik Ahmad Saifulizan Zulkifli, Pengarah Bahagian Pengupayaan Wanita, Jabatan Pembangunan Wanita. Yang diraikan dan yang dikasihi, para tokoh Akademia Wanita Universiti Kebangsaan Malaysia, Div-Div kehormat serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Pelancaran Buku Tokoh Akademia Wanita Universiti Kebangsaan Malaysia pada pagi yang indah ini. Sukacita dimaklumkan bahawa Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, UKM dengan sokongan daripada Kementerian Pengajian Tinggi KPT dan Universiti Kebangsaan Malaysia akan melancarkan buku tokoh Akademia Wanita Universiti Kebangsaan Malaysia yang memaparkan kesarjanaan tokoh-tokoh Akademia Wanita di UKM yang telah menabur khidmat bakti dan sumbangan yang cemerlang, menaikkan nama UKM di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Terdapat lebih daripada 167 orang tokoh Akademia Wanita yang terdiri daripada pelbagai latar belakang serta bidang kepakaran mengikut fakulti dan institut masing-masing. Buku ini diterbitkan adalah sebagai salah satu tanda penghargaan kepada tokoh-tokoh Akademia Wanita UKM berkenaan. Bagi memberkati dan memuliakan majlis, dipersilakan Encik Muhammad Azad Bradul Hisam untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sifat-sifat kebesaran dan keagungan-Mu, pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, bersempena dengan majlis pelancaran buku tokoh Akademia Wanita Universiti Kebangsaan Malaysia, kami sekalian hamba-Mu merafak dengan penuh rendah diri agar Engkau curahkan nikmat yang berterusan kepada kami. Kurniakanlah kami petunjuk dalam mencapai keredaan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami memanjat kesyukuran kepadamu atas kesempatan yang telah Engkau berikan dalam menjayakan penghasilan buku ini yang telah menghimpunkan tokoh-tokoh wanita hebat dari pelbagai latar belakang kesarjanaan. Jadikanlah terbitan makalah ini sebagai satu panduan dan sumber rujukan yang bermanfaat kepada kami semua. Kami memohon rahmat dan keredaan-Mu atas segala usaha kami dalam meningkatkan kecemerlangan dan mengangkat martabat kepimpinan wanita ke tahap yang lebih tinggi. Seterusnya dapat membantu pembangunan masyarakat dan negara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Encik Muhammad Azad Badu Hisam di atas bacaan doa. Hadirin sekalian, majlis pada pagi ini diteruskan dengan mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dato' Insinyur Dr. Abdul Wahab Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang berada di Dewan Senat ini. Yang berbahagia Profesor Emerita Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hafsah Hassan Shahabuddin, mantan Naib Chancellor UKM, yang juga yang di-Ketua Majlis Pertubuhan Wanita Kebangsaan. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, Penasihat Khas yang amat berhormat Perdana Menteri mengenai kesihatan awam, rangkap ahli Lembaga Pengarah UKM. Yang berbahagia Timbalan-Timbalan Chancellor UKM, kita ada Prof. Datuk Mazuki dan juga Prof. Datuk Osman di sini. Yang berbahagia Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim UKM. Encik Ahmad Syaifulizan bin Zulkifli, Pengarah Bahagian Keupayaan Wanita, Jabatan Pembangunan Wanita, yang diraikan dan yang dikasihi para tokoh Akademia Wanita Universiti Kebangsaan Malaysia, Div Kehormat, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Saya merasa sungguh gembira berada di sini. Perasaan wow tu ya, dalam dewan yang penuh dengan wanita-wanita yang hebat. Saya mohon sampaikan salam daripada Datuk Naib Chancellor yang tidak dapat hadir pada pagi ini. Oleh kerana PKW berada di bawah TNC TNI, jadi saya diminta untuk menyampaikan ucapan tersebut. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat kita berkumpul dan bertemu pada pagi ini bagi menyempurnakan Majlis Pelancaran Buku Tokoh Akademia Wanita Universiti Kebangsaan Malaysia. Terlebih dahulu saya mengucapkan Selamat Hari Wanita pada semua wanita yang hadir bersama kita pada pagi ini. Minggu lepas kalau tak silap saya kira masih belum terlewat untuk ucapan ini. Sabar saya ucapkan kepada Profesor Dr. Dayang Anita, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita, kerana beliau dan pasukannya berjaya menghasilkan buku ini. Saya teringat pada bulan Ogos tahun lepas, masa saya juga hadir sebagai panel penilai temu ramah untuk Prof. Dayang bagi jawatan pengarah KW. Ketika itu beliau membentangkan slide pelan tindakan beliau sekiranya dipilih menjadi pengarah KW. Antara cadangan tindakan beliau pada ketika itu ialah membina pangkalan data tokoh Akademia Wanita UKM dan mengukuhkan kerjasama PKW dengan pertubuhan bukan kerajaan NGO wanita tersohor di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Alhamdulillah, memang wanita bertindak dengan begitu pantas sekali. Prof. Dayang dalam masa 6 bulan, dalam masa seminggu ataupun sebulan mungkin, 1 September 2020, pengurusan PKW telah berjaya menandatangani memorandum persefahaman dengan 2 badan NGO tersohor, iaitu NCWO, pada 2 Oktober 2020, pada masa itu Tan Sri juga yang hadir, dan Female Entrepreneurs Worldwide, FEW, pada 2 Januari 2021. Lanjutan daripada memorandum tersebut, telah ada program kepimpinan yang dijalankan bersama NCWO dan juga pendidikan kepimpinan perniagaan secara dalam talian dengan pihak FEW. Nah, ini janji yang ketiga ni lah. Hari ini janji pengarah PKW untuk mewujudkan pangkalan data bagi tokoh Akademia Wanita UKM telah berjaya dilaksanakan. Sabar. Tahniah saya ucapkan kepada beliau dan warga PKW atas pencapaian ini. Saya rasa kami semua tak sabarlah untuk melihat pencapaian pelan-pelan tindakan yang lain, yang mana saya harap sentiasa mengambil kira prinsip
teras yang diilhamkan oleh Yang Bahagia Nak Chancellor kita. Teras ialah talent, ethics, rejuvenate, agile and soul. Para tokoh akademia wanita yang saya hormati sekalian, UKM amat menghargai jasa anda semua yang telah membantu melonjakkan nama UKM di peringkat kebangsaan dan persada antarabangsa. Sejak 50 tahun penubuhannya. Memang tak boleh kami nak balas jasa-jasa semua. Penerbitan buku ini adalah satu permulaan yang sangat baik pada pandangan saya. Amat penting kita ada pengkalan data sebegini yang menunjukkan bidang-bidang kepakaran dan kesarjanaan tokoh akademia wanita seperti anda semua. Kerana dengan itu kita tahu di mana kekuatan sumber sedia ada dan di bidang mana ada kekurangannya. Ini penting dalam pengurusan pelapis wanita dalam bidang-bidang berkaitan. Adalah amat perlu kita terus memupuk minat generasi muda agar lebih ramai tokoh akademia wanita berjaya dihasilkan di masa hadapan. Peranan wanita dalam membangunkan universiti, negara dan dunia amat penting sekali dan tidak boleh dinafikan lagi. Dan saya, kalau tak silap saya, UKM pun mempunyai 70% pelajar wanita atau 60 hingga 70% pelajar wanita. Dan tokoh akademia sudah semestinya akan menjadi role model ya, pada pelajar-pelajar wanita yang ada di UKM. Dengan adanya buku ini, lebih mudah agensi kerajaan, kementerian-kementerian, terutamanya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, atau stakeholders yang lain, mencari pakar rujuk bagi bidang-bidang kepakaran yang diperlukan. Bagi para tokoh akademia wanita yang masih aktif di UKM, peningkatan visibility ini dapat menarik minat pemegang taruh untuk memberi peluang kerjasama dalam pelbagai bidang, khususnya bidang pendidikan dan penyelidikan. Saya dimaklumkan terdapat 167 orang tokoh wanita, akademia wanita UKM yang telah berjaya direkodkan. 167. Ramai 39% daripada jumlah ini telah bersara atau tidak lagi berkhidmat dengan UKM. Namun, masih ramai antaranya yang masih aktif dalam perkhidmatan dalam kepakaran masing-masing dan ada juga yang telah melangkah lebih jauh lagi. Ini saya sebut beberapa contoh lah. Kalau sebut semuanya itu mungkin terlalu ramai pada hari ini. Sebagai contoh, tokoh-tokoh akademia wanita yang meneruskan perkhidmatan cemerlang di misi tempatan kita. Dari Fakulti Perubatan contohnya, Profesor Datuk Dr. Ainun Osman dan Profesor Dr. Hayati Abdul Rahman yang berkhidmat di Universiti Sains Islam Malaysia dalam bidang perubatan patologi. Profesor Dr. Nabi Shah Muhammad yang merupakan Vice President Quality Assurance and Audit di Management and Science University MSc bagi cabang pengurusan kualiti dan audit. Profesor Emeritus Dr. Bu Nem Yun yang kini berkhidmat di Universiti Tunku Abdul Rahman. Profesor Emeritus Dr. Bu adalah salah seorang penyelidik yang dikategorikan sebagai top 2% scientist in the world bagi bidang perubatan kanak-kanak. Tahniah Profesor Emeritus Dr. Bu. Juga Profesor Emeritus Dr. Taqiyah Muhammad Iskandar yang dahulunya di Fakulti Ekonomi meneruskan khidmat sebagai profesor di Al-Madinah International University. Saya juga kena sebutlah di Fakulti Kejuruteraan baru-baru ini kita ada 2 Profesor Emeritus baru ya, yang akan disampaikan, dianugerahkan pada convocation akan datang ini, iaitu Prof. Husna yang ada di sini dan juga Prof. Azhar. Ya, tahniah kepada mereka berdua juga. Dan Prof. Husna, saya boleh bagi tahu dalam WhatsApp group kami memang sangat aktif. WhatsApp group Santai Profesor, Santai Profesor FKB. Ada tokoh akademia wanita kita yang walaupun telah bersara, masih menjana untuk kepentingan UKM. Contohnya Profesor Datuk Dr. Noriah Ishak, mantan pengarah Pusat Jenis Pintar UKM yang telah berjaya membawa masuk geran kursi sebanyak 10 juta ringgit. Kita berharap dengan geran ini dapatlah kita merancang dengan lebih baik perkembangan pendidikan para pelajar pintar di negara kita. Tahniah dan terima kasih Datuk Dr. Noriah. Ada ramai juga tokoh-tokoh akademia wanita yang telah bersara dari UKM tetapi meneruskan perkhidmatan dengan pihak swasta dan mencapai pengiktirafan yang tinggi.
Contohnya Profesor Datuk Dr. Sharifah Nur Akmal Said Husin Sahabuddin yang membangunkan makmal perubatan patologi molekular untuk Pantai Premier Pathology. Makmal molekular beliau adalah satu-satunya makmal di negara kita yang mendapat akreditasi College of American Pathology. Tabas Datuk. Ada juga tokoh-tokoh Akademia Wanita UiKM yang telah bersara tetapi sangat aktif dalam NGO. Dan mereka ini membawa perubahan besar pada lanskap pemikiran kerajaan dan rakyat. Banyak agenda yang telah dibawa memberi perkembangan positif terhadap pengetahuan, sikap dan amalan masyarakat. Contoh terbaik ialah Profesor Emerita Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hafsah Said Hassan Sahabuddin yang memegang tampuk kepimpinan Majlis Pertubuhan Wanita Kebangsaan NCWO. Suara NCWO amat penting dan telah terbukti berkesan dalam pembentukan polisi kerajaan berkaitan hak wanita. NCWO juga menjuarai isu-isu melibatkan wanita, kanak-kanak dan keluarga di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Itulah saya katakan tadi, kalau nak sebut ni mungkin 2 jam nak sebut satu-satu. Dah nak habis dah. Ada juga tokoh-tokoh Akademia Wanita UiKM yang berkecimpung dalam bidang kepakaran lain yang membawa kepada kesejahteraan kita semua. Contohnya Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud yang kita tahulah, Asas Mercy Malaysia, yang merupakan sekarang penasihat khas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai kesihatan awam. Kita amat berbangga apabila beliau juga merupakan salah seorang ahli lembaga pengarah UiKM. Hadirin sekalian, saya maklum akan pendirian pengurusan PKW yang melihat kelompok tokoh-tokoh Akademia Wanita UiKM ini sebagai lombong emas untuk perkongsian ilmu kepimpinan kepada wanita-wanita lain. Setiap dari tokoh-tokoh ini memang tidak syak lagi telah berjaya kerana corak kepimpinan mereka yang unggul. Saya menyokong usaha PKW ini dan berharap program kepimpinan yang akan dijalankan oleh PKW akan melibatkan perkongsian dari para tokoh Akademia Wanita kita ini. Dan UiKM sentiasa membuka UiKM untuk tujuan perkongsian ini. Ijazah yang didapati akan lebih bermakna jika ada peluang untuk membuat sangkutan dengan tokoh-tokoh Akademia Wanita yang masih aktif di UiKM maupun yang telah bersara. Daripada senarai yang dikemukakan itu, sebanyak 61% adalah tokoh-tokoh Akademia Wanita yang masih berkhidmat di UiKM. Saya berharap dengan pengiktirafan yang diberikan ini akan membakar lagi semangat para tokoh sekalian untuk menyumbang dengan lebih kuat lagi. Saya dimaklumkan bahawa pengurusan PKW telah pun mengenal pasti beberapa tokoh Akademia Wanita untuk tujuan sangkutan kepimpinan siswi. Itu yang saya katakan tadilah sebagai role model yang sangat penting untuk pelajar-pelajar kita. Saya berharap lebih ramai lagi tokoh yang akan dijemput dan mungkin juga volunteer untuk membantu siswa-siswi kita menjadi pemimpin wanita masa hadapan. Siswi-siswi kita. Tapi sebenarnya siswa pun boleh belajar daripada kepimpinan dan ketokohan yang wanita. Akhir kata, syabas dan tahniah sekali lagi kepada semua yang terlibat, baik secara langsung atau tidak langsung dalam menerbitkan buku ini. Mereka bagi tahu saya, kalau ada Tan Sri kena baca pantun. So saya pun carilah pantun bagi tadi. Satu pantun original, satu pantun saya sendiri. Burung kedidi di tepi perigi, menyusur lalu mencari makan. Pengorbanan wanita kita hormati, bangkit penuh dengan harapan. Itu pantun tak ori lah daripada saya Google. Yang ni ori sikit lah, mungkin tak cantik, tapi tak apa ori. Dari jauh Tan Sri datang, membuka bicara untuk wanita. InsyaAllah UiKM akan terus berjuang, martabatkan wanita demi negara. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Dato' Insinyur Dr. Abdul Wahab Muhammad di atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Emerita Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hafsah Said Hassan Sahabuddin
mantan Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, merangkap yang di-Pertua Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia NCWO untuk menyampaikan ucapan perasmian dan seterusnya melancarkan buku tokoh Akademia Wanita UKM. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dikasihi, yang berbahagia Profesor Engineer Datuk Dr. Abdul Wahab Muhammad yang mewakili Naib Chancellor yang juga menjaga portfolio penyelidikan dan inovasi, yang juga menjaga Pusat Kepimpinan Wanita. Correct person. Yang berbahagia, she's online I think, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, ahli Lembaga Pengarah UKM dan juga penasihat kesihatan awam kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan juga alumna UKM. Yang berbahagia timbalan-timbalan Naib Chancellor, juga yang dikasihi. Dia orang marah, seorang je saya kasih. Datuk Dr. Muhammad Marzuki Mustafa dan Datuk Dr. Osman Karim. Saya purposely tak nak kata engineer, there's too many engineers. Dan yang dihormati, first time saya jumpa I think, Encik Ahmad Saifulizan Zulkifli, pengarah bahagian pengupayaan wanita JPW, mewakili KSU Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. We should say selamat datang kerana JPW bekerja sama, actually bawah naungan Pusat Kepimpinan Wanita. Dan yang dihormati, dikasihi para tokoh wanita Akademia Universiti Kebangsaan yang ada. Ramai yang saya kenal, maknanya seangkatan, although dia younger than me, but they're contemporaries. Yang ada, I can see so many familiar faces. So nice to see you. Dan juga sahabat-sahabat yang ada online, di online ya. Buah ubi dari daib. Jadi start juga pantun. Buah rambai lebat di batang. Oleh kerana budi yang baik, bila dilambai, saya pun datang. Itu jawapan bagi Prof. Wahab. Sungguh wangi setangkai bunga, haruman teruja sentiasa dikenang. Besar hati bagai syurga, pucuk dicipta ulam mendatang. Selamat Hari Wanita Sedunia saya ucapkan kepada semua. Ini bukan hari untuk wanita saja ya, untuk semua. Dan saya sangat gembira kerana sempena sambutan Hari Wanita, UKM melancarkan buku Tokoh Wanita Akademia. Dan terima kasih kerana memberi penghormatan kepada saya untuk melancarkannya. Dan tahniah pada Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim yang diketuai Prof. Dayang Aziz atas usaha murni ini. Saya harap semua kenal ya Tun Fatimah Hashim dan kenapa pusat ini dinamakan Pusat Tun Fatimah Hashim. I'm not going to tell you, you go and find out yourself. Seperti yang disebut oleh Prof. Wahab tadi, UKM mempunyai ramai tokoh akademia di kalangan wanita. Dulu dan sekarang. Dulu not so many, sekarang lebih ramai. Dan you can see exponential increase ya, sebenarnya bukan a slow increase. And we should know because a lot of women go to university, so obviously they become the pool to go up the ladder, academic ladder. Hanya segelintir saja tadi yang dinamakan oleh Prof. Wahab. So jangan kecil hati kerana ada dalam buku ni semuanya ketokohannya sama ya dalam bidang yang lain-lain. And that's why it's important. That's why kita membukukan ini sangat penting kita rekodkan semua tokoh wanita
supaya bakat dan keberanian mereka menerokai bidang-bidang diketahui, disebar dan diguna sewajarnya bukan hanya oleh UKM tapi oleh negara dan dunia. Siapa kata permata tak indah, sudah indah berseri pula. Siapa kata wanita tak gagah, sudah gagah berani pula. Negara kerugian jika separuh daripada bakat dalam masyarakat tidak digunakan. Women make up about half the population. So, if you use both men and women punya sumbangan, ini membawa kepada gender diversity. Dan gender diversity membawa perspektif yang unik ke meja perundingan dan perbincangan. If you have all men, I think they all know, because they always meet all men, it's very boring. One perspective only, especially when they're all engineers. Unik kerana men and women bring different perspectives. Mereka mempunyai pengalaman hidup yang berbeza. Di antara laki-laki dan wanita, no matter where you are, pengalaman hidup kita berbeza. Tidak sama. Perspektif berbeza ini memperkayakan kualiti perbincangan dan keputusan serta memberi faedah positif dari segi urus takdir dan pendapatan sesebuah institusi, juga financial outcomes. Ini telah dibuktikan oleh banyak kajian. I'm not just speaking like that. You see, you go look at the literature, menunjukkan organisasi yang mengamalkan gender inclusiveness mempunyai outcome seperti prestasi keuangan dan urus takdir yang lebih baik daripada organisasi yang tidak peka gender. Itu sebab if you look now, all the big multinationals, big companies, they are very gender inclusive now because they recognize the value of gender inclusivity. To bring everybody to the table. Malangnya, Malaysia di kalangan negara terendah di ASEAN dari segi pernyataan wanita dalam pasaran kerja. Bayangkan, ramai wanita dalam universiti, tetapi keadaan ini tidak dicerminkan dalam dunia pekerjaan dan di peringkat membuat keputusan. Begitu juga kekurangan penyertaan wanita di dalam kepimpinan. Sama ada di sektor awam, badan berkanun seperti universiti, dan swasta serta politik. Politik lagi rendah, less than 15%. Kita semua tahu kenapa kepekaan gender tidak berlaku. I told you tadi, because we go through different life experiences. Sejak kecil lagi. Dan pengalaman hidup ini mengukir ketidaksamaan akses kepada peluang dan ganjaran. Not only lack of access to the opportunities, but when they have the opportunities, the ganjaran or the benefits also not equal. Okay? For example, salary tak sama. Especially in swasta, you can see there's a salary gap. Maybe dalam kerajaan tak ada. Ya? So, you can see ini berlaku, and also I don't go into so many because tradition lah, misinterpretation of religious text lah, macam-macam, ya, and the way we were brought up. More importantly, pengalaman hidup ini membuat ramai wanita kurang yakin dengan diri sendiri. Sungguh pun mereka sangat berkebolehan. I want to give you my experience. It's not in my speech. But I want to give you my experience when I was VC. Masa mula saya jadi VC, bila saya minta nama untuk dekan ke ketua jabatan, itu kan VC kena appoint. Semua men, males. And I keep on wondering what happened to the females. So, since it was not forthcoming, kita buat macam-macam lah. Cik Din not here. Together with Cik Din, kita buat macam-macam peraturan. One of them was, bila ada nominations from the faculty, at least one name must be a woman's name. So you have to force sometimes. Structurally, you have to force
to make them think about the woman. Kalau tidak, dia tak nampak. Because women are not visible. Women tak yakin, women tak tonjol diri macam the men do. Yeah? Because they lack that confidence. So, we force them to name. So, bila ada nama, naiklah bakat terserlah kan. Then I encounter another problem. When we want to appoint, mereka tak yakin nak terima. I don't know whether some of you are here in this hall, but I know so many, I call to my office. Saya panggil sendiri dan saya cakap, mereka takut nak ambil jawatan, nak pegang jawatan yang akan diberi. So I always tell them, I have confidence in you. Why is it you don't have confidence in yourself? So then they think, oh, at least one more person have confidence in me to do. And I have never regretted. Semua yang saya appoint, the women, did their job very well. Dean ke, timbalan dekan ke, ketua jabatan ke, they did very well. I never regretted. Dalam biografi saya record ini. The percentages of the women in leadership position di UKM semasa saya jadi VC. So if you force the issue, you get them to come up to be leaders in the organization. And UKM didn't suffer? Did we do badly? No. Okay. That's the answer I wanted to hear. Because they were all very competent. It's just a matter of giving a little push. Yeah? Okay, so we don't want to kupas all the causes. Ini semua sudah berlalu. We don't want to go into all this. Yeah? Sekarang adalah masa untuk tindakan. Untuk merapatkan jurang gender atau gender gap. Itulah sebabnya saya tertarik dengan penerbitan buku Tokoh Wanita Akademia. Saya difahamkan, not only buku ini, the physical book, tapi akan digitalkan supaya lebih mudah diakses. Now, when this is done, saya harap jangan terlalu bergantung kepada server institusi, server UKM contohnya ya. Kerana saya tahu pengalaman menunjukkan when you change the server atau the provider, sometimes the provider, data yang ada tak migrate, tak pindah, hilang. So we don't want that to happen. Yeah? So, one of the things we can do for the tindakan, akhir Mac ini, saya rasa 26 Mac, bersama dengan the Swedish government, NCWO akan mengadakan seminar Gender Wiki Gap. Dan saya telah pun menjemput PKW. Dan also a few, I think, few professors di UKM untuk ikut serta. Ya. This is for editing and for putting in new materials. Saya harap kita akan dapat bekerjasama dengan Wikipedia dalam membina pangkalan data tokoh wanita dalam semua bidang. Dan sentiasa dikemaskini dan boleh diakses seluruh dunia. So, I hope UKM will be a collaborating partner. There will be other partners, I think. Kerja ni tak boleh buat seorang, because there will be women in the private sector, women in business, macam-macam. Women in NGO, civil society, women in the military dan sebagainya, or dalam public service. So you need to collaborate and come on board and do this with us. Yeah? So dengan adanya pangkalan data yang boleh dipercayai atau reliable, mudahlah kita mengatur langkah dan strategi untuk meningkatkan visibility wanita. See, in UKM, the visibility was not there. You have to do something to make them visible. Because they are there, but not visible. Dan dalam semua bidang. Dan sangat penting UKM menerajui ini kerana as a university, you are at the frontier of knowledge. So you know, you tahu, you're in the best position to know the changing nature of disciplines, changing nature of jobs. So we build the database according to that, so that we are always abreast. So people nak tahu apa dia, who's good in which bidang, who can we tap on. We, UKM can lead in this endeavor. Yeah? Tokoh-tokoh yang ada ini bukan saja dapat memberi rangsang, they can motivate yang lebih muda. Prof Wahab tadi kata siswa dan siswi, okay. Dan juga pensyarah muda, don't forget them. No? Pensyarah muda need a lot of help. But
they not only motivate them, but they become role models, as you say, and mentors. Mentoring is very important, ya. Yang melatih barisan baru dalam bidang masing-masing, termasuklah dalam kepimpinan. Actually, they learn a lot from looking at you and learning from your experience and learning, look at what you do, ya, not what you say, but what you do. Ini sangat penting. Jadi, I hope UKM, I hold your word to it, Wahab, akan nak sampaikan. Saya tak kisah siapa buat, but I hold you to it because you yang bagi speech tadi. Sebagai universiti yang peka gender dan mesra wanita, dari segi dasar, urus takbir, prasarana, don't forget, you know, that's why we built that 500 odd for children, about 500, the early childhood EC center di campus. I think that's one of the biggest in the country. Dan lain-lain prasarana. Dan juga things like to do PhD, more flexible. You know, women have got babies at that time. They have to bring up children. Dia nak buat PhD. Men, tak ada pun kan. So you have to be peka, this sort of things. You know, you see them writing their thesis on the kitchen table. You know, I've seen them like this. So we have to be make sure the prasarana is also correct, the dasar is correct, dan the practice is correct. No point having all this, but you're not practicing it, you're not showing it. Practice is very important to show gender sensitivity. Ya? Dan penubuhan Pusat Kepimpinan Tun Fatimah Hashim di UKM adalah atas kepercayaan dan keyakinan kerajaan many years ago bahawa UKM bukan sahaja mempunyai wawasan dan matlamat yang progresif dari segi gender sensitivity, tetapi prihatin serta committed dari segi gender inclusiveness dalam amalannya. So, jadilah obor dalam perjuangan ini, use the word perjuangan, kerana akhirnya bukan sahaja UKM yang dapat faedah, malahan negara dan juga dunia yang meraih faedah. Buah belimbing dari Melaka bawa naik sampan seberang. Sudah dibanding merata dunia, nama yang baik tak akan hilang. That's UKM. Okay? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis pelancaran buku tokoh wanita, tokoh Akademia Wanita Universiti Kebangsaan Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukacita dimohon yang berbahagia Profesor Emerita Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hafsah Syed Hassan Shahabuddin menekan tab yang dibawa bagi menyempurnakan majlis pelancaran. Terima kasih atas pelancaran sebentar tadi. Seterusnya dipersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz mengiringi
Yang berbahagia Profesor Dato' Insinyur Dr. Abdul Wahab Muhammad dan yang berbahagia Profesor Emerita Tan Sri Dato' Sri Dr. Sharifah Hafsah Syed Hassan Shahabuddin bagi penyampaian cenderamata. Jemput barisan VIP untuk kekal di pentas manakala tetamu lain kekal berdiri di tempat masing-masing dengan mengamalkan penjarakan sosial bagi sesi fotografi. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada mantan Naib Chancellor UKM merangkapnya di Pertua Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita NCWO atas kesudian menerima cenderamata daripada Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim. Dengan ini berakhirlah sudah Majlis Pelancaran Buku Tokoh Akademia Wanita UKM. Majlis sekali lagi merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Emerita Tan Sri Dato' Sri Dr. Sharifah Hafsah Syed Hassan Shahabuddin, mantan Naib Chancellor UKM, Timbalan Naib Chancellor UKM, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, tuan-tuan puan-puan yang terhadir menjayakan majlis yang penuh bermakna pada hari ini. Segala yang baik itu datangnya dari Allah dan segala yang buruk itu datang dari kelemahan pihak kami sendiri. Sebelum berpisah, majlis mempersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz untuk menjemput dan mengiringi yang berbahagia Profesor Emerita Tan Sri Dato' Sri Dr. Sharifah Hafsah Syed Hassan Shahabuddin serta tetamu kehormat untuk menikmati sedikit juadah yang telah disediakan di bilik bankuasi. Dipersilakan.